dan kehadiran the meeting is being recorded. Maknanya kelas ini sedang direkam dan kehadiran diambil seperti biasa ya. Baik, kita sambung balik. Okey. 1.1 kita sudah habis. Kita belajar tentang apa itu sains, apa itu contoh-contoh fenomena di dalam sains ya, kepentingan dan sebagainya. Dan 1.2, kalau kamu masih ingat, ada dua benda ataupun dua tajuk yang kamu kena faham dan kena pastikan betul-betul. Okey. Yang pertama kita sudah belajar dia punya radas, makmal dan fungsinya. Okey. Yang ini adalah radas, makmal dan fungsinya. Pastikan kamu tahu ataupun kenal tentang radas ini. Yang kedua, kamu juga kenal ataupun tahu simbol lukisan untuk radas ini. Jika kamu lihat ya pada saya punya presentation, ada 3 bahagian. Yang pertama ini ialah dia punya gambar dia. Ya, yang ini gambar dia. Yang pertama ialah gambar dia. Yang kedua ialah simbol dia. Ini adalah simbol. Simbol ini supaya kamu bagaimana nak lukis di dalam buku latihan ataupun di dalam laporan. Ini adalah simbol dia ataupun rajah, ya, gambar rajah, radas, makmal. Dan yang ketiga di sini ialah dia punya fungsi dia. Mesti kenal 3 ini. Okey. Gambar radas itu yang sebenar, nombor 1. Nombor 2 ialah simbol dia, ya, dan nombor 3 ialah fungsi dia. Pastikan kamu tahu, okey, 3 benda ini. Bukan setakat tahu tetapi kenal tiga bahagian ini ya. Okey. Ini kamu boleh baca sendiri nanti. Dan yang kedua dalam tajuk 1.2 ialah simbol bahan berbahaya di dalam makmal, dan ini juga kita dah belajar minggu lepas. Pastikan kamu faham, kenal ya, kenal dan faham apa tujuan ataupun apa maksud simbol-simbol ini. Okey. Contohnya yang pertama ini ialah bahan yang merengsa dan dia punya simbol simbol cross ataupun simbol pangkah macam itu kan. Ini apa maksud dia? Merengsa dan menghasilkan wap. Contohnya jangan hidu ataupun jangan ciumlah bahan kimia ini. Okey, dan pastikan kamu faham ke semua 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 simbol ini. Semua sekali ada 6 simbol yang kamu mesti faham dan tahu dia punya fungsi ataupun tujuan simbol-simbol ini. Ya. Kenapa kita kena faham? Sebab kebanyakan bahan di dalam makmal sains adalah bahan yang beracun dan bahan yang berbahaya. Okey? Kamu tidak boleh sesuka hati buka ya dan gunakan bahan-bahan ini. Sebab kalau kamu sesuka hati gunakan bahan-bahan ini, mungkin akan mendatangkan kecederaan. Mungkin kamu akan cedera ataupun kamu akan rasa pening ataupun tidak sihat. Ya, itu sebab pada botol ataupun pada tempat untuk meletak bahan kimia ini diletakkan simbol supaya kamu faham apa dia punya bahaya dia, ya, dia punya bahan yang bahaya di dalam botol ataupun di dalam bekas untuk menyimpan bahan kimia ini.
Okey, pastikan kamu faham. Baik. Okey, hari ini kita sambung sedikit. Okey, boleh nampak ya? Hari ini kita sambung sedikit peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal. Baik. Yang pertama, mengapa kita kena ikut dengan peraturan ini? Ya, peraturan ya ataupun undang-undang dibuat sebab yang pertama ialah untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ini yang pertama. Ya, sebab di dalam makmal ya bukan seperti di dalam kelas ya. Di dalam makmal dia ada pelbagai alat dan radas yang kita dah belajar dan kebanyakan dibuat daripada kaca dan ada juga bahan-bahan kimia. Ya, jadi kalau kamu tidak gunakan dengan betul, ya, ia boleh mendatangkan kecederaan. Kamu boleh mendapat cedera ataupun akan dapat sakit ataupun akan dapat luka. Ya, kalau tidak mematuhi peraturan. Okey. So, kita tengok peraturan di dalam makmal yang pertama. Yang pertama sekali ialah jangan masuk ke dalam tanpa kebenaran. Kebenaran siapa? Tanpa kebenaran guru, ataupun di dalam makmal ni ada kita panggil pembantu makmal yang jaga makmal ya. Makmal kita bukanlah kosong tetapi ada orang yang jaga. Okey. Yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan guru. Okey, apa-apa orang kata eksperimen ataupun kamu hendak memulakan sesuatu aktiviti, mestilah mendapat kebenaran dengan guru dahulu. Okey. Yang ketiga, baca dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Okey, arahan ini penting. Itu sebab macam saya cakap, kamu kena faham dalam bahasa BM lah ya, bahasa Melayu. Sebab arahan itu akan diberikan satu persatu. Contoh, yang pertama apa yang kamu kena buat. Yang kedua, apa yang kena buat. Kena faham betul-betul arahan yang diberikan. Okey. Seterusnya yang keempat, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey, jangan risau nanti apabila kamu boleh datang ke sekolah, kita akan masuk ke dalam makmal dan kita akan buat satu eksperimen ringkas dan bagaimana cara-cara untuk menggunakan alat-alat yang disediakan ya. Tapi buat masa ini kita tengok buku teks dahululah ya. Okey, yang kelima. Dilarang minum, makan dan bermain-main di dalam makmal. Ini biasa, ini yang paling penting lah ya. Jangan bermain-main, jangan minum dan jangan makan di dalam makmal. Jangan berlari-lari. Duduk di tempat sendiri. Ya, nanti kamu masuk di dalam makmal nanti saya akan sediakan tempat duduklah di mana akan duduk di dalam. Okey, seterusnya ialah dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Ikut arahan guru ya. Sebab ada banyak peralatan di dalam makmal. Dan kalau kamu tidak ikut, mungkin peralatan ini akan pecah. Dan jika peralatan ini pecah, kamu kena gantikanlah ya. Macam contohnya mungkin tabung uji harganya dalam RM3. Ya. Kenapa risau pecah dan kebanyakan bahan ini dibuat daripada kaca kan, dan takut pecah dan kamu boleh cedera, boleh luka. Itu tidak boleh main-main lah ya, ataupun minum dan makan di dalam makmal. Okey, seterusnya kembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan.
Maksud dia di sini, kamu sudah guna dan kamu hantar balik. Sudah ambil barang, sudah siap aktiviti, hantar balik ke tempat asal. Ya, jangan sudah ambil kemudian kamu biarkan saja. Itu tidak boleh. Ya, sebab nanti mungkin kelas lain akan gunakan benda itu. Jadi kita kena hantar balik ke tempat simpanan yang asal di sini, ya. Okey, seterusnya, pastikan tempat menjalankan eksperimen kemas dan bersih, dan ini yang juga sangat penting. Meja nanti, mungkin satu meja kita akan duduk dalam 4 orang. Okey. Meja mestilah kemas dan bersih. Dan ini tanggungjawab lah ya, supaya kamu mendapat, orang kata, aktiviti yang lancar. Mesti kemas dan mesti bersih. Okey, kalau kotor, ada kain di depan, kita boleh lap meja itu supaya menjadi bersih. Seterusnya, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. Ya, kadang-kadang apabila kita gunakan bahan-bahan di dalam makmal, kita kena bersihkanlah ya, tabung uji, kelalangkun, okey, dan kena cuci sebelum disimpan di tempat asalnya. Jangan biarkan dia kotor. Bahan-bahan ataupun alat-alat ataupun radas di dalam makmal hendaklah dibersihkan ya selepas kita guna. Ya, samalah macam kamu makan di rumah kan. Bila kamu sudah makan, sudah habis makan, pinggan tu kamu mestilah basuh sendiri, betul? Ya, ini pun contoh yang sama seperti di dalam makmal. Baik, seterusnya, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Ini kena jadi kebiasaan lah ya. Di dalam makmal ada sinki, macam kamu tengok di sini. Kenalah cuci tangan dengan air dan sabun dengan bersih sebelum kamu keluar daripada makmal. Okey. Mungkin nanti bila kamu semua sudah datang ke sekolah dan kita akan masuk ke dalam makmal. Okey. Itu kita tunggulah ya bagaimana nanti. Ada soalan? Ada yang tidak faham peraturan di dalam makmal? Ada soalan? Peraturan di dalam makmal. Ada soalan? Boleh ya? Okey, kita sambung yang seterusnya. Baik, yang ini adalah langkah keselamatan ketika menggunakan bahan dan radas. Okey, ini apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu tidak boleh buat apabila berada di dalam makmal. Okey, seperti mana yang kamu tahu, di dalam makmal bukanlah tempat untuk bermain ya, sebab ada banyak benda yang berbahaya jika kamu tidak mematuhi peraturan. Contohnya di sini, kita tengok dulu gambar yang pertama ini. Okey. Ada aktiviti yang memerlukan kamu memanaskan larutan ataupun cecair di dalam tabung uji. Tengok di sini ya. Ini aktiviti yang memerlukan kamu panaskan bahan kimia dengan menggunakan api ini, kita panggil je penunu Bunsen. Okey. Jadi, kamu tidak boleh halakan hujung tabung uji. Contohnya di sini ya, menghalakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Ini sangat berbahaya. Sebab apa? Tabung uji ini dia panas dan takut
ya, takut larutan ataupun cecair di dalam tabung uji mercik ke muka, terkena mata dan sebagainya. Okey, ini kita tidak boleh buatlah sebab nanti kamu boleh mendapat kecederaan, boleh mendapat luka, dan kalau kena mata, takut mata itu akan rosak ataupun kalau teruk akan jadi buta lah, ya. Dan bahan-bahan ini juga adalah biasanya kita gunakan agak panas, ya. Okey, yang kedua, ini yang kamu boleh lakukan, gunakan cermin pelindung mata, ataupun kita panggil dia goggles. Ini kita panggil dia cermin pelindung mata. Di dalam makmal ada disediakan cermin pelindung mata ini. Ya, kita panggil dia goggles. Ya. Kenapa? Untuk melindungi mata sekiranya kita ada percikan lah, ya, ketika kita memanaskan bahan kimia. Okey, goggles di sini. Ini pun antara langkah keselamatan yang mesti diikut. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga dikatakan di sini, kamu mesti jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah terbakar daripada api. Apa contoh bahan kimia yang mudah terbakar? Dan masih ingat lagi simbol dia? Masih ingat lagi simbol dia kan? Simbol dia macam simbol api tu. Jadi jangan dekat dengan api, risau nanti dia akan meletup dan terbakar. Apabila terbakar, takut kamu juga akan terbakar sekali dan kamu akan mendapat kecederaan. Ya, jangan buat begitu. Itu sebabnya kamu kena ikut peraturan dan ikut juga arahan guru. Ya, jangan buat orang kata apa, suka-suka hati, tak boleh. Ya, jangan ingkar arahan, mesti ikut apa yang cikgu kata supaya kamu buat dengan baik, dapat keputusan yang baik dan tanpa kecederaan. Ya, takut ada cedera lah, ada sakit pula, itu bahaya. Okey, seterusnya jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Jangan sesekali, ya, bahan kimia yang berbahaya kamu pergi cium ataupun kamu pergi rasa, itu sangat bahaya, ya. Nanti kamu pengsan pula nanti. Nanti kena panggil ambulans, kena panggil hospital datang ambil kamu. Ya, sebab di dalam makmal ini ada juga beberapa bahan yang berbahaya. Kamu kena berhati-hatilah, ya. Nanti ada peluang, ada masa kita masuk ke dalam makmal komputer. Mungkin tengoklah bila habis PKP, ya. Tengok bila sekolah sudah buka, nanti kita akan masuk ke dalam. Barulah saya boleh ajar lagi, ya. Sekarang mungkin kamu tak berapa nampak lah, ya. Tak apa, saya ikut buku teks sahaja dulu, okey? Ada soalan ini? Baik, kita terus muka surat 14. Okey, yang ini apa maksud dia? Kalau ada kecederaan, kadang-kadang, ya, orang apa ni, ada orang Melayu cakap dalam pepatah bahasa Melayu, malang tidak berbau. Ini bahasa Melayu. Ada pepatah Melayu berkata malang tidak berbau. Kadang-kadang, ya, apabila kita sudah ikut semua peraturan, semua sudah okey, kita ikut cakap cikgu cakap pun okey, kita ikut semua, keselamatan kita sudah ikut apa semua. Kadang-kadang ada aksiden, ya, kadang-kadang ada kemalangan ataupun ada barang yang jatuh, pecah dan sebagainya. Jadi apakah tindakan kamu? Kita tengok satu persatu di sini. Kalau ada barang yang, kita tengok yang pertama, ya.
Contoh kalau ada kebakaran. Contohnya yang pertama ini ya. Kita ada kebakaran, kamu nampak ada api yang terbakar. Apa yang kamu kena buat? Matikan switch elektrik. Okey, maknanya you switch off the electrical outlet, matikan switch elektrik and then beritahu cikgu. Okey, dan keluar daripada makmal sains. Ini yang pertama. Ya, beritahu pada cikgu. Okey, jangan cuba padamlah, beritahu pada cikgu dulu ataupun beritahu pembantu makmal yang ada kebakaran. Okey, yang kedua, bahan kimia yang tertumpah. Kadang-kadang apabila kita gunakan bahan kimia, ada yang tertumpah di atas meja. Ya, seperti di sini. Ada yang tertumpah. Okey. Jangan cuba cuci, jangan cuba keringkan ataupun cuba lap dia. Macam biasa kamu kena laporkan kepada guru. Mesti beritahu guru dulu. Dan guru tahu apa yang akan dilakukan. Dan jangan diamlah ya. Yang paling penting jangan diam. Beritahu gurulah ya, beritahu saya kalau ada tertumpah apa-apa dan cikgu tak marah. Ya, cikgu tidak marah. Kalau kamu ikut peraturan, semua okey, kamu tidak main-main, kamu tidak lari-lari di dalam, ya. Cikgu tidak marah ya kalau tertumpah. Ini biasalah kadang-kadang tertumpah bahan-bahan kimia. Jangan risaulah, okey? Dan jangan pegang bahan kimia ini. Kalau ada yang tertumpah ini, jangan pegang. Takut terkena dengan tangan kamu. Dan bahan kimia ini kadang-kadang berbahaya ya. Dia boleh bagi kamu tangan melecur, kadang-kadang dia ada keluarkan bau, dan bau itu kalau kamu cium, kamu mungkin pening kepala dan sebagainya. Ya, apa-apa beritahu cikgu ya jika ada masalah. Baik. Seterusnya, okey. Jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut, bukan kamu sengaja makan, kalau termasuk, apa yang kena buat? Kita perlu membilas. Membilas ni maknanya kita kena cucilah bahagian itu dengan air yang banyak. Contohnya kamu terpegang bahan kimia, kena cuci dengan air dan sabun dengan banyak. Okey. Ini dia punya, kalau ada apa kita panggilkan jika berlaku kemalangan, janganlah panik dan beritahulah guru untuk tindakan seterusnya. Jangan diam ya. Kadang-kadang kamu nampak oh ini ada rosak ataupun tabung uji terjatuh, pecah. Jangan diamlah dan beritahu cikgu. Cikgu tidak marah, jangan risau. Kalau kamu main-main lainlah ya. Kalau kamu jalan-jalan, lari-lari, main dengan kawan di dalam makmal, pecah. Barang itu sudah jatuh, sudah pecah. Itu kena denda lah, kena ganti dia punya barang itu, berapa ringgit kena bayar, ya. Kemudian kena denda lah, kena hukum. Sebab kamu main-main, ya. Tapi kalau kamu tidak main-main, tapi sudah mau jatuh pecah, itu tak apa ya. Itu jangan risau. Kena hati-hatilah ya. Kena berhati-hati dan jangan cuai. Okey, jangan cuai. Cuai di sini kamu main-main dengan barang-barang itu. Ini bahaya ya sebab kita berada di makmal komputer, tidak boleh main-main. Okey? Baik. Ada soalan? Berapa orang saja ini? 10 orang saja lagi. Yang lain tak dapat join. Tak apa, nanti saya akan beritahu mereka. Ada soalan? Respon? Saya kena respon you? Weng Hoi pun tidak ada soalan. Okey, kalau tidak ada soalan,
saya akan bagi kerja lah ya, untuk kerja rumah kamu untuk hari ini. Sekarang sudah pukul 9.30, saya tak mau lama-lama lah di Google Meet. Apa yang saya nak kamu buat? Okey, dengar baik-baik. Dengar baik-baik ya. Okey. Kamu nampak ini? Peraturan makmal komputer. Peraturan di dalam makmal. Semua sekali ada berapa peraturan? Ada 10 peraturan dan saya nak kamu tuliskan 10 peraturan ini, tuliskan di dalam buku latihan. Ini tajuk dia untuk hari ini. Peraturan di dalam makmal. Ini tajuk dia. Okey. Peraturan di dalam makmal. Tuliskan saja. Nombor 1 apa dia? Nombor 2 sampai nombor 10. Okey, dapat? Dapat tak? Boleh ya? Tuliskan semua ini di dalam buku latihan. Okey. Kemudian yang kedua, buat latihan praktis formatif 1.2. Praktis formatif 1.2 kamu kena buat. Okey. Praktis formatif 1.2 kena buat. Okey. Boleh faham? Praktis formatif 1.2 ini kena buat. Kerja rumah ya. Dan yang ketiga, buku kerja. Aduh, siapa nak masuk ni? Buku kerja ini ke? Kamu pakai buku kerja ini ke? Kan? Betul kan? Terbalik. Oh, betul-betul. Betul-betul. Hyong Yan Lee. Okey, betul. Terima kasih. Kamu pakai buku kerja ini. So, sudah beli kan? Ada yang belum beli ke? Kalau yang belum beli, tolong beli dengan secepat mungkin lah ya. Okey, buku kerja ini disebabkan kamu sudah beli, jadi kita sudah habiskan sampai 1.2 ya, 1.2 sudah habis. Jadi buku kerja ini kamu mana muka surat? Tak ada muka surat ke? Satu. Tak ada muka surat ke buku ini? Oh, ada nombor saja. Okey, tak apa. Okey, untuk buku kerja kamu buat, dia tak ada muka surat lah. Saya pun tak tahu kenapa. Buat soalan 1 yang ini. Soalan 1 PBD bab 1 ya. Soalan 1. Soalan 2. Soalan 3. Dan soalan 4. Okey. Bab 1, dia tulis sini bab 1 ya. Soalan 1, 2, 3 dan 4 sahaja.
Dia tak ada muka surat lah. Dia tidak ada muka surat di bawah. Okay. Jason, okay, very good. Tengok di sini ya. Dia ada tulis di atas sini, bab 1. Tak nampak tak apa. Ini bab 1, kemudian ada tulis soalan 1. Buat sampai soalan 4. 1, 2, ini 2. Ini soalan 3. Dan ini soalan 4. Buat sampai soalan 1 sampai soalan 4 saja. Ya. Soalannya sangat pendek, jangan risau. Ini pun tanda saja kan, macam ini. Ini tanda saja. Okey. Okey. Jadi semua sekali ada 3 sorry, excuse me. Ada 3 kerja rumah lah ya. Tak apa. Kalau ada yang tidak faham, nanti saya akan bagi di dalam grup. Saya akan bagikan arahan ini, mana kerja rumah yang kamu yang kena buat. Saya akan bagi di dalam kita punya Telegram group lah ya. Boleh ya? Ada soalan? Cheong Yan Lee tidak ada. Okey. Yang lain-lain bagaimana? Tidak ada juga ya. Okey. So kita ada lebih kurang 37, 9, 40. Berapa minit lagi? Lebih kurang 15 minit lagi ya. Jadi kita habis kelas di sini. Okey Jason, tidak ada. Okey. Kita habiskan kelas di sini. Ada masa 15 minit ini kamu buat kerja yang saya suruh lah ya. Okey. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan lah. Hari apa? Kadang-kadang memang saya selalu lupa kamu punya kelas ini hari apa. Kamu punya kelas hari Isnin dengan hari Jumaat. Ya. Jadi kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin pukul 12 ya. Minggu depan hari Isnin kita jumpa lagi pukul 12 tengah hari. Okey. Dan kalau tidak ada soalan, kamu boleh sambung kerja rumah saya dan kita berhenti di sini. Okey, kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Boleh keluar sekarang. Bye-bye. Okey. Boleh ya? Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Bye-bye Jason.